Audio Jungle. Malaysia merupakan negara yang membangun dan merupakan negara yang sangat banyak bangunan-bangunan konkrit, terutamanya di Kuala Lumpur, kerana ia merupakan pusat Malaysia, dan konkrit merupakan bahan utama untuk mendirikan sesebuah bangunan, dan penghasilan konkrit sangatlah perlu dititik beratkan dan perlu menjalani berbagai jenis ujian, kerana ujian-ujian yang tidak mencapai standard akan mengakibatkan kualiti konkrit itu menjadi sangat berbahaya dan sangat rendah. Penggunaan konkrit yang berbahaya akan mengakibatkan kemalangan dan kemusnahan. Okey, baiklah, seterusnya adalah bahan-bahan konkrit. Seperti yang dimainkan oleh video ini, terdapat 3 jenis untuk bacohan konkrit, iaitu batu baur, simen dan air. Batu baur ini dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu batu baur halus dan batu baur kasar. Seterusnya pula ialah simen. Simen bertindak sebagai bahan pengikat dalam bacohan konkrit. Seperti yang ditayangkan dalam gambar ini, simen yang selalu digunakan ialah simen Portland biasa. Dan akhir sekali, selepas batu baur, kasar dan simen dicampurkan bersama, air juga akan dituang, dan air merupakan campuran konkrit mempunyai 2 fungsi, iaitu dapat menyebarkan simen dan kapur kepada setiap butir batu baur, dan air juga dapat menentukan tahap kebolehkerjaan konkrit dan menjadikan konkrit yang dibajak itu mudah ditempatkan serta dimapat di dalam pacuan. Sekian, terima kasih. Nisbah dan grade konkrit. Grade konkrit merujuk kepada nisbah ataupun rasio bahan-bahan konkrit. Nisbah ini disusun daripada bahan yang halus sehingga bahan yang kasar, iaitu bahan yang halus adalah daripada simen, pasir atau dikenali sebagai batu baur halus dan juga batu baur kasar, dan seterusnya memiliki campuran daripada air. Jenis struktur konkrit. Struktur boleh ditafsirkan sebagai anggota-anggota yang dipasang antara satu sama lain dengan penyambungan yang sesuai dan selamat bagi menghasilkan suatu kerangka yang berupaya menanggung beban yang dijangkakan. Analisis struktur dibuat untuk mengetahui daya yang bertindak ke atas bahagian struktur. Daya yang sering digunakan ialah daya momen dan daya rincih. Reka bentuk struktur ialah proses kedua setelah daya-daya diperolehi dari analisis struktur. Peringkat ini melibatkan pemilihan saiz-saiz elemen struktur serta pengiraan tertulang yang diperlukan berpandukan kod amalan yang diperakukan. Di negara ini, kita masih menggunakan secara meluas kod-kod amalan negara maju, terutama kod piawaian British seperti Standard British. Konkrit yang digunakan bagi pembinaan struktur-struktur bangunan seperti yang pertama, asas. Asas adalah komponen yang memindahkan dan menyebarkan beban keseluruhan struktur kepada tanah. Jenis-jenis asas terdiri daripada penapak terasing, penapak jalur, penapak bergabung, asas rakit dan lantai bawah tanah serta asas cerucuk. Yang kedua, tiang. Tiang ialah struktur yang dibina secara pugak untuk menerima dan menanggung beban paksi. Fungsi tiang ialah mengagihkan beban dari rasuk dan bumbung ke atas binaan. Jenis-jenis tiang terdiri daripada dirembat, tak dirembat, pendek dan langsing. Yang ketiga pula ialah rasuk. Rasuk ialah anggota struktur yang dibina secara mendatar untuk menerima beban lantai, dinding dan bumbung. Rasuk akan memindahkan dan mengagihkan beban pada tiang dan seterusnya memindahkan beban ke atas binaan. Jenis-jenis rasuk pula terdiri daripada rasuk utama, rasuk kedua, rasuk pengikat serta rasuk tepi.
yang terakhir sekali pula ialah tangga. Tangga merupakan papak condong rentang sehala berfungsi sebagai penghubung antara satu tingkat ke satu tingkat yang lain. Jenis-jenis tangga. Yang pertama, rentangan lintang tangga. Ini amnya disusun untuk merentang antara dinding-dinding atau rasuk-rasuk tepi. Tulang utama yang diperlukan biasanya mengandungi satu bar bagi satu anak tangga. Keluli agihan diletakkan sepanjang larian tangga. Yang kedua pula ialah rentangan memanjang, iaitu tangga merentang antara penyokong-penyokong di atas dan di bawah larian. Penyokong ini sama ada rasuk, dinding atau papak perantaranya. Kita akan masuk bahagian mesin dan jentera. Mesin pertama adalah alat untuk meratakan permukaan simen. Yang kedua adalah vibrator bagi memberi kepadatan kepada ruangan di dalam simen. Yang ketiga adalah alat untuk membancuh simen. Dan yang keempat adalah lori tangki simen, iaitu lori siput. Okey, dalam video ini kita dapat lihat lori tangki simen sedang menuangkan bancuhan konkrit ke dalam kotak acuan foundation bagi membentuk struktur konkrit tersebut. Okey, kotak acuan foundation ini bertujuan untuk membentuk struktur konkrit bagi menjadikan ia sebagai tapak binaan ataupun tiang yang lebih cantik. Okey, kita dapat lihat vibrator digunakan bagi memberi kepadatan dan mengurangkan ruangan kosong di dalam konkrit tersebut. Okey, video ini juga pula kita dapat lihat bancuhan konkrit sedang dituang di dalam rasuk atas bagi bangunan tersebut. Dan kita dapat lihat juga terdapat besi tertulang di dalam rasuk tersebut yang memegang simen tersebut agar ia menjadi lebih kukuh dan kuat. Besi tertulang tersebut juga dapat memegang simen tersebut agar ia menjadi lebih kukuh dan tidak mudah untuk retak. Okey, vibrator juga digunakan dalam setiap bancuhan simen kerana ia dapat memberi kepadatan dan mengurangkan ruangan kosong yang akan mengurangkan kualiti simen tersebut. Sekarang ini kita masuk kepada ujian-ujian konkrit. Ujian penurunan ataupun dikenali sebagai slump test bukan suatu garis pengukur kepada kekuatan konkrit. Akan tetapi, ia perlu untuk membentukkan skala kepekatan bancuhan dalam menghasilkan konkrit yang terbaik. Dalam ujian penurunan ataupun slump test, kita memerlukan alatan seperti kon, rod besi dan pita ukur. Pertama sekali, kita perlu masukkan konkrit ke dalam kon secara berperingkat sebanyak 3 lapisan, dan kita juga perlu memadatkan konkrit tersebut dengan menggunakan rod besi. Seterusnya, kita juga perlu mengukur ketinggian runtuhan agar tidak melebihi daripada 75 mm dan tidak kurang daripada 25 mm. Sekiranya melebihi ataupun kurang, maka ujian ini dianggap gagal. Tujuan utama ujian ini ialah untuk menentukan kemudahan kerja bagi sesuatu campuran konkrit. Nisbah bahan-bahan konkrit sudah ditentukan seperti yang dikehendaki. Kekuatannya juga bergantung kepada cara konkrit itu dituang. Anda juga boleh melihat cara pembuatan ujian penurunan ataupun slump test di dalam video ini. Seterusnya kita pergi kepada ujian mampatan atau lebih dikenali sebagai Q test. Ujian Q ini merupakan ujian yang penting bagi konkrit. Tujuan ujian ini dijadikan adalah untuk menentukan kekuatan mampatan yang mampu ditanggung oleh konkrit apabila dikenakan beban ke atasnya.
Antara peralatan ujian mampatan ini ialah kiub keluli, rop besi dan minyak keris. Pertama sekali kita perlu lakukan ialah menyapu minyak keris pada permukaan dinding acuan bagi mengelakkan konkrit itu melekat apabila mengeras. Seterusnya, konkrit perlu dituangkan ke dalam acuan secara berperingkat. Ia juga mengandungi 3 lapisan yang hampir sama ketebalannya. Tiap-tiap lapisan itu kita hendaklah dipadatkan dengan menggunakan rop besi sebanyak 35 kali hentakan. Apabila mengeras, kita perlu melabelkan tarikh ia dibuat dan kiub konkrit juga perlu direndamkan ke dalam air. Akhir sekali, kita perlu membuat ujian kehancuran. Bagi ujian fasa pertama, 7 hari haruslah mencapai kekuatan 75%. Jika kekuatannya kurang daripada 75%, ujian peringkat kedua perlu dijalankan, iaitu untuk fasa 28 hari tempoh matang.